Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu Allahumma ja'alil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fi darin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini hari Jumaat 7 hari bulan April 1444 Hijrah bersamaan dengan 16 hari bulan Ramadan 16 hari bulan Ramadan 1444 Hijrah, ya. Kalau Masihi 2023 Masihi, maaf ya, silap. Jadi pada hari ini alhamdulillah dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala atas rahim dan rahman rahim Allah taala telah mengurniakan kepada kita kesihatan yang baik. Ya, maka dengan itu dapatlah sama-sama kita menghadiri kelas mingguan kita, ya, kuliah mingguan kita, iaitu Tajwidul Quran. Ya, kita membaca kitab Tajwidul Quran dan kitab Hidayatul Mustafid. Alhamdulillah. Jadi minggu-minggu yang lalu kita telah banyak mengupas tentang hukum-hukum tajwid sehingga yang ke akhir minggu yang lalu, iaitu kita kupas tentang lam, ya. Lam, huruf lam dalam lafzul jalalah, ya. Jadi semoga kita dapat mengingati apa yang kita pelajari, ya. Jadi pada hari ini kita belajar, kita sambung lagi pelajaran kita tentang mad pula, ya. Mad dan qasr. Ya, mad dan qasr. Mad. Jadi bagi yang ada kitab Hidayatul Mustafid ini, ya, kita buka muka surat 63, ya. Kalau dalam muka surat 63, ya, kita baca dulu kitab, ya, apa yang telah dikarang oleh musannif, ya. Jadi kita nak tahu yang dikatakan mad tu, qasr tu apa dia? Apa dia? Okey. Mad ini pada bahasanya ialah apa? Lebih, tambahan. Ya. Kalau satu huruf hijaiyah ditambah dengan baris fathah, misalnya ba baris fathah, ba. Pendek aja, ba. Ba kasrah, bi. Ba dhammah, bu. Ta fathah, ta. Ta kasrah, ti. Ta dhammah, tu. Ataupun huruf apa-apalah. Yang 28 huruf itu kita masuk saja baris, ya. Tak kira baris fathah atau kasrah atau dhammah, maka dia tak boleh dipanjangkan. Dia sekadar macam itulah. Kalau fathah jadi a, kalau kasrah jadi i, kalau dhammah jadi u. Okey. Apabila ditambah dengan mad, masuk dengan huruf mad, maka dia dipanjangkan. Sekurang-kurang mad 2 harakat. 1 alif namanya. Ya, ada orang cakap juga panjang berapa harakat? 2 harakat. Panjang macam mana? 1 alif. Jadi kalau 1 alif maknanya 2 harakat. Kalau 2 alif 4 harakat. Kalau 3 alif 6 harakat. Ya. Kalau 3 harakat, 3 harakat tu 1 alif setengah. Kalau 5 harakat, 2 alif setengah. Faham?
Gitu ya. Baik, ayah ibu, abang kakak, anak-anak, saudara penonton dan saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ingat tu, mat. Jadi apabila huruf hijaiyah dibariskan dengan fathah, kasrah, dhammah, tak dimasukkan dengan huruf mat, maka dia tak boleh panjang. Okey. Jadi huruf mat ni ada 3. Huruf mat ada berapa? 3. Ada alif, ada waw, ada ya. Ini huruf mat. Tapi kena berbetulan dengan huruf yang sebelum dia lah. Okey. Kalau dengan macam ba fathah, ba. Kalau nak dimatkan, ba fathah, alif madah, ba. Gitu. Kalau ba kasrah, bi. Ba kasrah, ya madah, bi. Kalau ba dhammah, bu. Ba dhammah, waw madah, bu. Baru dimasuk mat tu. Mat tu. Okey. Dan mat ini ada banyak. Ada banyak. Kita tengok ya. Kalau dalam kitab ya, musannif kata apa? Mat ni menurut bahasa ialah lebih ataupun tambahan. Tambahan daripada huruf yang berhuruf fathah, kasrah, dhammah tadi. Bila ditambah huruf mat, dia jadi panjanglah 2 harakat. Sekurang-kurang mat. Okey. Menurut istilah ilmu tajwid. Kalau bahasa tu makna kata tambahan, lebih. Lebihkan panjang dia. Okey. Kalau menurut istilah, okey. Memanjangkan sebutan suara. Memanjangkan sebutan suara lebih dari 2 harakat dengan huruf mat pemanjang pada ketika penemuannya dengan huruf hamzah atau sukun. Okey, kalau jumpa dengan hamzah, lepas huruf mat ada huruf hamzah, ada panjang dia beza. Ya. Kalau ada sukun pun ada beza. Jadi kalau huruf hijaiyah lam fathah, kemudian ada huruf mat alif, maka dipanjangkan 2 harakat. Dia ada alif, waw, ya. Okey. Bila kalau huruf hijaiyah kosong, lam. Masuk baris, lam fathah la. Masuk huruf mat, lam fathah alif madah. Kaf. Tanpa baris, kaf. Masuk fathah, ki. Kaf kasrah, ki. Masuk dengan huruf mat, kaf kasrah, ya madah, ki. Itu biasa, mat asli namanya. Mat asli. Okey, salah satu dia ya. Dia kata apa? Menetapkan sebutan suara di atas huruf mat. Okey. Apa makna mat tadi? Memanjangkan sebutan suara lebih dari 2 harakat. Kalau ikut jenis dia lah ya. Kalau jenis mat asli ni 2 harakat saja. Kalau jenis lain tu mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6, mungkin 3. Gitu. Ya, dalam Quran sama ada tanpa mat, atau mat 2 harakat, atau mat 3 harakat, atau mat 4 harakat, atau mat 5 harakat, atau mat 6 harakat. Itu saja. Ya. Jadi kaedah bacaan dia ikut skala kita. Kalau yang lambat, kalau yang lambat tu skala dia kena sesuai dengan kelambatan dia lah. 2 dia panjang ni, 4 dia panjang ni, 6 dia panjang ni. Ya. Begitu. Baik, itu mat ya. Dengar jelas ya, mat. Apa makna mat? Makna mat tadi memanjangkan sebutan suara lebih dari 2 harakat. Kalau 1 harakat, bukan 1 alif, 1 harakat, itu tanpa mat. Ingat betul-betul. Baik, apa makna qasrun pula?
qasrun, qasr. Maknanya, menurut bahasa itu tahanan, tetapan. Dia kena tekan lah, tekan 2 rekat ataupun 4 rekat, tekan. Itu qasrun. Kalau dari segi tajwid, iaitu menetap sebutan suara di atas huruf mad tanpa tambahan, memanjangkan sebutan suara tidak lebih dari 2 rekat. Ya. Okey, menurut istilah dia apa? Menetap sebutan suara di atas huruf mad tanpa tambahan, yakni memanjangkan tidak lebih daripada 2 rekat. Kalau 2 rekat, 2 rekat. Mad dan qasr tu 2 rekat saja. Tekan, jangan bagi lebih. Jangan bagi wa ma, tak boleh. Wa ma, 2 rekat. Wa ma, kalau orang-orang kalau zaman orang dulu mengaji ya, dia gerakkan jari. Satu alif 2 rekat. 2 rekat ni mana 2 gerakan jari. Wa ma, gitu. 2 rekat Wa ma. Okey. Kalau 4 rekat. Wa ma. 4 dia gerak jadi 4. Wa ma umiru. Wa ma min dabbatin. 2 rekat. Kalau 4, wa ma umiru. Wa ma umiru. Pasal lepas huruf mad tu ada alif, ada hamzah. Itu mad lain. Yang ni yang kita belajar ni, yang jenis yang pertama mad asli, asal. Mad yang asal 2 rekat. Sama ada baris fathah 2 rekat, qala. Baris bawah 2 rekat, qila. Baris dhammah 2 rekat, yaqulu. Yaqulu. Okey. Baik. Okey, huruf mad ada 3 ya. Huruf mad ada 3. Alif, waw, ya. Kalau fathah dengan alif. Kalau kasrah dengan ya. Kalau dhammah dengan waw. Okey. Contoh, qala. Qala. Qala tak ada mad. Qala tak ada mad. Kalau ada mad, qala. Yaqulu. Qila. Okey. Baik. Bahagian mad. Okey. Bahagian mad ya. Baik. Kita tengok contoh ya. Saya terangkan di sini. Ya. Pada bahasa apa? Pada bahasa ini lebih. Lebih. Ataupun apa dia panggil? Tambahan. Tambahan. Dari segi bahasa. Kalau dalam istilah tajwid ni dia suka sebut dari segi bahasa dan dari segi istilah. Kalau dalam periksaan pun nanti dia akan tanya, apa makna mad pada bahasa? Apa makna mad pada istilah? Kena huraikan. Ya. Mad pada bahasa adalah tambahan ataupun lebih. Pada bahasa, pada istilah ialah memanjangkan suara. Memanjangkan suara. Tapi kalau yang tepat lagi, memanjangkan sebutan suara. Memanjangkan sebutan suara. Lebih dari 2 harakat. Ya. Dengan huruf mad. Ikut keadaan mad-mad yang ditanya itulah. Tapi kalau secara memanjangkan sebutan suara lebih daripada 2 harakat. Ikut dengan huruf mad pada ketika penemuannya dengan huruf yang tertentu, sama ada hamzah atau sukun. Okey.
Okey, pada istilah apa dia? Pada istilah memanjangkan, ya, memanjangkan, memanjangkan sebutan suara, sebutan suara. Okey. Memanjangkan sebutan suara lebih dari 2 harakat. Lebih dari 2 harakat, ya. Lebih dari 2 harakat. 2 harakat, ya. Habis? 2 harakat saja ke? Tidak. Kalau yang asli ni 2 harakat lah. Kalau ikut keadaan dia jumpa dengan alif, dia jumpa dengan sukun, dia jumpa dengan ni, itu lain. Itu pecahan maklif pula. Okey. Lepas tu dia kata memanjangkan sebutan suara lebih dari 2 harakat. Kalau 2 harakat tu yang paling minimum lah. Kalau tak ada mat, kalau tak ada panjang langsung, tak ada mat. Kerana tak masuk huruf mat. Okey. Bila dia dah masuk huruf mat, dia kena panjang lah, sekurang-kurangnya 2 harakat. Okey. Okey. Dengan huruf mat. 2 harakat dengan huruf mat. Dengan huruf mat. Okey. Dengan huruf mat. Dengan huruf mat pada ketika penemuannya, pada ketika penemuannya, pada ketika penemuannya dengan huruf hamzah, dengan huruf hamzah atau tanda sukun. Tanda tu dia. Tu kena bagi faham, kena bagi ingat ni. Kena ingat ni. Ni makna dia. Istilah dalam bahasa, ya. Baik, huruf mat ada 3. Huruf mat ada 3, ya. Huruf mat ada 3, ya. Apa dia? Alif, waw, ya. Ini penting. Okey. Alif, huruf sebelumnya berbaris di atas. Kalau kau dengar alif, alif ni huruf sebelum baris. Baris di atas. Itu. Contohnya, contoh, ya. Contoh qala. Ni. Tu. Contoh qala. Qala yaqulu. Kalau waw
Kalau waw, huruf sebelumnya, huruf sebelum baris dhammah. Baris dhammah. Contoh dia yaqulu. Ni. Tu. Itu contoh dia. Sini. Contoh dia. Okey, kalau di depan pula, kalau di bawah pula. Kalau huruf mat yang ya pula. Huruf sebelumnya baris. Huruf sebelum. Okey. Huruf sebelum baris bawah. Baris di bawah. Contoh qila. Contoh dia qila. Contoh dia qila. Tu. Kita kena kena faham. Kena faham dan boleh terangkan kepada orang. Jadi itu yang asas ya. Baik. Bahagian mat pula. Yang ini yang dinamakan mat asli. Asal mat ni. Asal dia. Dan yang ni tak boleh panjang 4 ke, tak boleh panjang 6 ke, tak boleh 3 ke, 5 ke, tak boleh. 2 saja. Kalau kita baca qala, salah. Ataupun qala, salah. Itu 4. Tadi 6. Qala, 6 tak boleh. Qala, 4 tak boleh. 3 tak boleh. Kena 2 saja. Qala. Faham ya? Baik. Bahagian mat. Okey, mat ini terbahagi kepada banyak sebenarnya. Pecahan mat ni banyak. Tapi secara umum dulu. Am dulu. Secara amnya, secara am dia terbagi kepada 2. Nanti baru dia pecah. Secara amnya dia terbagi kepada 2 dulu. Secara amnya dia terbagi kepada 2. Bahagian mat terbagi kepada 2 bahagian. Bahagian mat. Okey. Terbahagi 2. Okey, yang pertama mat asli. Mat asli. Apa makna asli? Asli, asal. Asal. Asal ni ya tadi ya, alif wa ya tu. Okey. Dia asas. Kalau dalam kitab dia kata asas. Dia asas. Kalau kita nak 2 ni ada alif, kalau fathah ada alif, ada kasrah ada ya, dhammah ada waw, itulah mat asli. Asas dia. Dia pecah nanti, dia banyak lagi. Baik. Yang kedua, yang mana banyak pecahan ni, yang kedua. Ni yang kedua ni yang banyak pecahan ni. Mat
yang ni asas. Okey. Asas. Asli itu asas. Yang kedua, mat far'i. Mat far'i. Far'i ni lah banyak. Cabang. Dia panggil far'i ni furu'. Ataupun dia panggil cabang. Cabang. Cabangan. Ataupun cawangan. Banyak satu. Nanti kita belajar satu-satu. Satu persatu bagi faham. Ya. Ni kalau banyak ni kita nak belajar dalam satu masa, tak boleh. Kita takkan faham nanti. Kita kena belajar satu-satu. Kena pergi ke satu-satu. Bagi faham. Ya. Baik. Mat asli, dia kata apa? Mat asli ini asal wujudnya bagi huruf-huruf yang bertemu dengan huruf mat. Nah, yang asal dia huruf-huruf dia bertemu dengan huruf mat. Alif wa ya lah. Ia bukan disebabkan selepas huruf mat terdapat huruf hamzah. Dia bukan pasal selepas huruf mat ada huruf hamzah. Ada huruf baris fathah jumpa dengan huruf mat alif. Ada huruf baris kasrah jumpa dengan huruf mat ya. Ada huruf baris dhammah jumpa dengan huruf mat iaitu waw. Itu mat asli. Okey. Ia dibaca dengan kadar berapa harakat? 2 harakat. 2 harakat ni iaitu 1 alif. 2 gerakan jari. Ma. Gitu. Wa ma qala. Macam tu. 2 gerakan jari ataupun 1 alif ataupun 2 harakat. Biasa kita sebut 2 harakat ataupun 1 alif ataupun 2 gerakan jari. Okey. Sama ada ketika menyambung atau berhenti bacaan padanya. Kalau kita sambung pun 2, kita berhenti pun 2. Itu namanya mat asli. Tapi kalau kita dah sambung dan kita berhenti, dia jadi 4 harakat, itu mat lain. Okey. Itu mat lain. Okey, kalau kita berhenti pun 2 harakat, sambung pun 2 harakat, itu baru mat asli. Mat asli juga dinamakan mat tabi'i. Mat tabi'i. Karena ia sudah menjadi tabiat bagi semua pembaca Al-Quran yang mahir, tidak mengurangkan kadar matnya. Memang orang tahu dah, kalau orang baca Al-Quran ni, kalau mat asli ni 2 harakat, dia tak lebih. Dia takkan kurang dah, dia tak akan lebih dah. Tetap 2 harakat. Okey. Ia juga dinamakan mat zati. Mat asli ni dinamakan juga mat tabi'i. Mat tabi'i. Okey. Ataupun mat zati. Mat zati. Okey. Kalau di mat tabi'i, kadang-kadang kita baca Quran ya. Kita tengok kalimah dia tulis. Dia tulis apa? Dia tulis Ibrahimah. Okey, dia tulis gitu. Kalau mat tabi'i, kalau di sini kita tak kena mat asli. Dia sama. Dia fathah berjumpa dengan alif. Tetapi dalam keadaan tulisan dia ketika itu, dia tak dinamakan mat asli. Kita panggil dia mat tabi'i, padahal sama. Contoh. Baik. Kalau yang tadi, qala tadi,
Qa fathah alif madah qa. Ini mat asli. Tapi ini mat asli juga. Tapi dia tak panggil mat asli ketika situ. Dia panggil mat tabi'i. Kerana tak nampak alifnya, ada madah saja. Itu yang dikatakan mat tabi'i. Ya. Itu nama dia. Kadang orang panggil mat asli, kadang orang panggil mat tabi'i, kadang orang panggil mat zati. Zat dia tetap. 2 rakaat saja, ya. Okey. Ikut keadaan. Kedudukan dia, cara penulisan dia, itu menyebabkan nama dia dipanggil mat tabi'i. Kalau macam dia tulis macam ni, wama misal wama. Ni wama ni. Dia tulis gitu. Ataupun dia kata ataupun dia tulis macam apa-apalah. Turaban, rijalun. Okey. Macam contoh ni. Rijalun. Ni. Mak asli. Tapi ketika ditulis Ibrahim, dia tak kata asli. Dia kata mat tabi'i. Sedangkan sama aja. Faham tak faham? Tu ya. Senang itu. Baik. Ia juga dinamakan mat zati kerana mat ini memang terdiri daripada huruf matnya sendiri. Dia tak dikategorikan lain. Mat itu sendiri 2 rakaat, ya. Baik, ukuran harkat. Baik. Baik, tengok di bawah, ya. Di bawah ditulis 35, ya. Jadi kita baca sikit. Di dalam Al-Quran, resam Osmani, ketiga-tiga huruf mat ini tidak diberi apa-apa tanda. Tidak diberi apa-apa tanda di atasnya untuk menunjukkan ianya sebagai huruf mat. Dia tak tulis tanda. Dia tak tulis tanda, ya. Sebagai dia nak beritahu itu huruf mat. Ianya sebagai huruf mat. Harap ambil perhatian. Macam apa? Sabaru. Cuba kita tengok sabar, ataupun kita tengok contoh dia di sini. Kalau dia bagi fi kalau dia bagi contoh qadir, qadir wama, okey, wama itu saja. Wama umiru. Dia tak bubuh tanda ni. Atas huruf tu dia tak bubuh tanda. Ataupun macam contoh lain, fi. Fi saja. Atas mat tu, atas ya, atas waw, dia tak letakkan tanda sukun. Dalam resam Osmani ni. Dia tak letak. Dia nak beritahu kita ada mat tu. Mat 2 rakaat. Kena panjang 2 rakaat, ya. Okey, kita tengok lagi. Baik, muka surat 64, ya. Ukuran panjang 2 harakat dikira dengan 2 kali gerak anak jari. Ya. Ni. Wama. Itu 2 harakat. Wama. Fi. Wama umiru. Ya. Okey. Baik. Kita tengok lagi. Dia kata apa? Menggenggam anak jari yang terbuka. 2 kali gerak anak jari, iaitu menggenggam anak jari yang terbuka. Dia kata macam ni.
Ataupun macam ni boleh juga. Ataupun macam ni boleh. Menggenggam jari yang terbuka. Ni jari terbuka. Genggam. Dengan 2 kali gerak jari. Kalau dia sebab macam ni. Kalau saya macam ni. Dia kata, jari yang terbuka, genggam 2 jari. Wama. Qa. Betul ya. Begitulah harkat dikira menurut gerakan jari. Harkat ni dikira menurut gerakan jari ya. Kalau jari 2 harkat, 2 harkat gerak 2 jari lah. Dikatakan juga 1 alif. Okey. 1 harkat adalah dikira 1 gerakan anak jari. Ingat betul-betul. Bukan saya kata tadi bukan 1 harkat. 1 alif. Kalau 1 harkat, tak kira. 1 harkat, dia tak kira 1 nak jari. 1 harkat tak sama dengan 1 alif. 1 alif sama dengan 2 harkat. Ingat ya. 2 harkat, 1 alif. Nampak? Qasr disebut pendek. 4 alif, ni dia beritahu. 4 harkat disebut 2 alif. 6 harkat disebut 3 alif. Kalau yang 4 harkat disebut tawassut. Tawassut ni mutawasit, dia pertengahan. Kalau orang tanya harkat yang pertengahan ni apa harkat? 4. 4 ya. Mad jaiz 4 harkat. Atau 5. Mad jaiz. Munfasil. 4 harkat. 2, 4, 5. Nanti kita akan belajar. Tak mahu beritahu lagi. Nanti kita akan belajar kemudian. Cuma kita nak beritahu. Kalau mad ni ada 3. Ada 3 huruf. Iaitu alif, waw, ya. Satu-satu huruf ada baris fathah. Kemudian berjumpa dengan huruf mad alif, maka dipanjang 2 harkat. Contoh, qala. Satu huruf hijaiyah berbaris kasrah berjumpa dengan huruf mad ya, maka panjangnya 2 harkat. 2 gerakan jari. Gitu. Okey. Baik. Contoh mad asli. Ada bagi contoh di sini. Qalat. Ya. Qalat. Yusufu. Tengok ni. Tengok Yusufu. Yusufu. Atas waw dia letak baris tak? Tak ada. Dia nak bagi tahu di situ mad asli yang huruf ya berbaris dhammah jumpa dengan waw huruf mad. Okey. Kathiratun. Kathiratun. Tengok contoh. Ya. Kathiratun. Atas ya ada bersukun tak? Tak apa. Dia nak beritahu. Kamu kena baca kasih ni mad asli yang huruf sa berbaris kasrah jumpa dengan huruf mad ya. Panjangnya 2 harkat. Panjangnya 1 alif, 2 gerakan jari, kathi. Gitu. Kunu. Khalifatun. Khalifatan. Kunu. Khalifatan. Ya. Baik. Faham tak? Anak-anak
abang kakak, ibu ayah, saudara pendengar dan saudara penonton, faham ke tidak? Jadi senang saja ya, senang. Ini jangan ambil satu benda yang susah ni, senang saja ya. Jadi kalau dah boleh yang ni, kita bergerak ke mat far'i. Mat far'i ada banyak. Kalau untuk mat asli yang ni lah. Kalau untuk yang mat asli yang ni saja. Yang ni. Okey. Senang rasa, tak susah, tak susah ni. Kita tengok ke mat far'i pula ya. Mat far'i. Kita masuk sedikit mat far'i. Kita masuk mat far'i. Madun far'i. Itu dia. Mat far'i. Mat far'i. Mat yang telah berkembang lebih daripada ukuran mat asli. Dia dah mulalah. Dia nak pergi ke 3 harkat, nak pergi ke 4 harkat, ke 5 harkat, ke 6 harkat. Kalau yang tadi semua 2 harkat saja. Okey. Ini far'i ni. Disebabkan adanya huruf hamzah. Penyakit dia apa? Penyakit dia selepas huruf mat tu ada huruf hamzah. Ni penyakit. Dia mula nak jadi lebih dari 2 harkat lah maksudnya penyakit ni tu ya. Atau tanda sukun. Tu pun sopah juga dua benda ni. Sama ada sukun atau ada hamzah. Ni penyakit. Penyakit sudah datang. Selepas huruf mat, maka bacaannya lebih panjang daripada mat asli. Sekali lagi. Apa maknanya mat far'i? Mat far'i, mat yang telah berkembang lebih daripada ukuran mat asli. Mat yang telah berkembang lebih daripada ukuran mat asli 2 harkat. Apabila ada huruf sama ada huruf hamzah atau huruf sukun. Mat far'i apa? Mat yang telah berkembang. Berkembang lebih daripada ukuran mat asli 2 harkat. Okey. Tengok. Lebih dari 2 lah. 3, 4, 5, 6. Okey. Apabila ada huruf sukun hamzah atau sukun. Ya. Okey. Mat far'i. Mat far'i terbahagi kepada 6 bahagian. Dia tak mat far'i ini dia terbagi kepada 6. 1, 2. Dia terbagi kepada 6 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama, mat munfasil. Mat munfasil. Munfasil. Dia panggil mat berasingan. Mat berasingan. Mat berasingan. Ni. Pertama. 1. Yang kedua.
Yang kedua mat apa? Yang kedua mat muttasil. Mat muttasil. Syadah. Ni berangkai. Mat berangkai. Mat berangkai. Yang ketiga mat lazim. Tiga mat lazim. Mat lazim. Yang keempat mat badal. Mat badal. Tukar. Badal ni perkataan Arab. Badal, badalun. Jadi tukar. Okey. Mat tukaran. Dia panggil mat tukaran. 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 Kemudian yang kelima, mat lin. Yang kelima, madulin. Lembut. Mat lembut. Mat lembut. Yang kemudian yang keenam, mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun. Baik, kita tengok yang keenam. Mat. Yang keenam, mat arid. Mat arid lis sukun. Okey. Mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun. Mat mendatang kerana sukun. Mat mendatang kerana sukun. Jadi kita cuma, kalau mat far'i ni, kita cuma ambil tahu namanya dulu. Kita tak dapat nak kupaskan pada hari ini. Nanti kita akan kupaskan apa dia mat munfasil, apa dia mat muttasil, apa dia mat lazim, apa dia mat badal, apa dia mat lin, apa dia mat arid lis sukun. Bagaimana mengenal dia? Kenapa dinamakan mat arid lis sukun? Kenapa dinamakan mat lin? Bila ada berjumpa huruf apa? Kenapa kedudukan dia? Gini. Itu semua ada sebabnya. Ya. Cuma pada hari ini nak tekankan, kita belajar yang sempurnanya mat asli saja dulu. Ya. Ingat, mat asli panjangnya 2 rakaat. Huruf mat ada berapa? 3 alif waw ya. Apabila huruf hijaiyah berbaris fathah jumpa dengan huruf mat alif, maka panjang 2 rakaat. Jumpa kasrah berjumpa dengan ya, panjang 2 rakaat. Dhammah jumpa dengan waw, panjang 2 rakaat. Itu mat asli. Kita belajar ini saja. Dan kita belajar secara am dulu, iaitu yang keduanya mat far'i terbagi kepada 6. Mat munfasil, mat muttasil, mat lazim, mat badal, kemudian mat lin dan mat arid lis sukun. Ya. Insya-Allah panjang umur, murah rezeki, nanti kita sambung di lain episod yang akan datang. Ya. Insya-Allah. Jadi sebelum mengakhiri kuliah pagi ini, maka saya biasa saya akan bagi tahu sedikit sebanyak tentang kenapa program kita buat program pengajian online ni.
kerana apa? Saya dan juga atas perbincangan dengan AJK Masjid, ya, kita buat program ni untuk supaya satunya kita dapat meluaskan belajar kita luaskan pemahaman pengajian, kita belajar mengaji ilmu tajwid, dan juga kita salah satu lagi target saya, kita belajar juga cara penulisan Jawi, ya. Sebab tu saya tak tulis Rumi, saya tulis Jawi supaya kita biasa dengan Jawi. Sebab Al-Quran kita kena tulis Jawi. Barulah kena betul dia punya pronunciation dia betul. Kalau tidak, pronunciation dia salah. Kalau Rumi tak kena. Kena sebut Rumi Jawi, barulah akan jadi fasahah dia. Pronunciation dia akan jadi betul, ya. Jadi kita sambil-sambil belajar, sambil-sambil tulis, insya-Allah satu hari kita akan pandai, ya. Jadi apa yang kita bincangkan iaitu tentang infak, untuk kita cari dana untuk menyiapkan pagar kubur kita, ya. Pagar kubur yang kita tengah usahakan, ya, di lot 501 untuk buat pagar, dan lot 506 untuk bayarkan hutang lagi 300,000, dan untuk pagar 250,000 lagi yang kita sedang kita cari sekarang ni. Untuk nak menyiapkan dua keadaan ni, kita terpaksa kena cari iaitu 700,000 lagi, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, berkat daripada sumbangan orang ramai, infak daripada sedekah jariah daripada orang ramai yang mana mendengar program saya mengajak untuk kita sama-sama infakkan harta kita sikit sebanyak untuk jalan Allah Ta'ala. Kerana harta kita satu hari, kalau kita kaya macam mana sekalipun, kita ada rumah besar, tapi satu hari kita akan pulang ke rumah yang kecil saja, ya, iaitu khanda. Kalau kita kaya macam mana sekalipun, kita punya banyak baju, ya, macam-macam color, macam-macam size, macam-macam cantik, tetapi kita akan pulang dengan kain putih saja menghadap Allah Ta'ala, ya. Dan kalaulah kita guna kenderaan macam mana sekalipun, maka kita akan pulang pada Allah Ta'ala, kita takkan bawa apa-apa. Kecuali, ini yang kecuali, itu kita akan bawa amal kita. Sedekah jariah kita yang mana akan memberatkan timbangan amalan kita. Kita balik dalam keadaan seorang diri, kita akan balik pada Allah SWT dalam keadaan tidak bawa apa-apa, kecuali apabila kita bawa dengan amal kita menghadap Allah Ta'ala. Antara amal yang kita akan bawa itu sedekatun jariyatun. Kerana Nabi beritahu, apabila matinya anak Adam, habislah segala luputlah segala amalannya, kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat ditinggalkan, dan anak yang mendoakan untuk dia. Ini saja yang nak dibanggakan, ya. Jadi tuan yang mulia, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi saya mengajak tambah-tambah lagi kita di dalam bulan Ramadan, setiap malam fardu kita digandakan 70 kali ganda. Setiap amalan sunat digandakan amalan fardu. Malah apatah lagi kalau kita dapat buat amalan di malam Lailatul Qadar yang Allah bagi tahu 1000 bulan. Ganjaran pahala 1000 bulan, 82 tahun. Masya Allah, ya. Sangat-sangat besar. Inilah yang kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ganjarkan pahala yang begitu banyak. Walaupun Nabi telah tinggalkan kita begitu lama, 1500 tahun lebih Nabi tinggalkan kita. Tetapi amalan kita, kekuatan kita, cinta kita pada Nabi SAW, sampailah hari kiamat. Tak macam umat-umat yang terdahulu. Apabila Nabi dia mati, habis, ya. Nabi itu dihantarkan ke umat ketika itu saja. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, penghulu segala nabi-nabi. Dan umat akan masuk surga. Allah SWT diharamkan umat lain masuk dalam surga sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad SAW masuk dulu. Diharamkan umat lain masuk surga kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu masuk surga, barulah umat lain akan masuk surga. Masya Allah, Allah beri kelebihan yang sangat-sangat hebat untuk kita.
Jadi insya-Allah marilah sama-sama kita infakkan sikit harta kita, harta yang Allah amanahkan kepada kita untuk kita dapat meraih ganjaran pahala di bulan Ramadan dan di hari untuk akhirat kita yang tidak ada apa-apa lagi nak kita nak bangga kecuali 3 amalan tadi insya-Allah. Jadi insya-Allah sama-samalah saya sendiri dapat beramal dan saya mengajak tuan-tuan semua yang sekian siapa saja yang mendengar, yang melihat program saya ini, insya-Allah itu saja yang kita ajakkan, kita war-warkan insya-Allah. Jadi sebelum akhir majlis saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan, kesilapan tata bahasa, tutur bahasa dan sebagainya. Insya-Allah panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi di lain kali insya-Allah. Maka dengan itu habis saya tutuplah majlis dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, saya Haji Ibrahim bin Ahmad, Imam Masjid Al-Amin, Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Saya berdiri di sini di tapak tanah wakaf kubur yang telah diusahakan oleh Masjid Al-Amin, Datuk Kuasa Qaryah, menerangkan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid kami sebenarnya sekarang ini sedang memerlukan satu tapak perkuburan yang baru kerana perkuburan tanah Islam yang ada sekarang, yang sedia ada, hanya tinggal 5% saja untuk diisi dengan jenazah. Maka keadaan begini telah menyebabkan kami ahli jawatankuasa Masjid Al-Amin Sungai Layar dan memohon sumbangan orang ramai membeli tanah wakaf yang seluasnya adalah 227,158 kaki persegi, yang mana hadirin sidang pendengar yang dimuliakan, asal tanah ini adalah tanah mendang yang terbiar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kawasan telah ditambun hanya sekadar 2/5 daripada keluasan tanah keseluruhannya. Jadi besar lagi baki di sebelah kanan saya sana. Dan setakat ini masjid memerlukan sebanyak 2.5 juta ringgit Malaysia, kerana setakat ini masjid hanya mampu mengumpul sumbangan orang ramai sebanyak 700,000 ringgit. Makalah kami memerlukan lagi dana yang banyak lagi untuk menyiapkan pagarnya, untuk menyiapkan tambunkan bahagian yang hutan sana, kemudian tambunkan lagi bahagian hutan yang sebelah kanan saya di sana. Jadi kalaulah kita dapat menyumbangkan harta kita di jalan Allah SWT, maka mudah lagi untuk kita nak sambungkan kerja ini dengan cepat lagi. Jadi Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti sebiji benih yang mengeluarkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tadi terdapat 100 biji. Allah SWT melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas rahmat dan maha mengetahui. Setiap sumbangan daripada orang ramai yang ingin bersedekah dan infakkan, bolehlah salurkan ke dalam akaun Agrobank Masjid yang tertera di sini. Saya bagi pihak Masjid Al-Amin Sungai Layar mengucapkan ribuan terima kasih
di atas sumbangan yang telah diberikan sebanyak RM700,000 Malaysia. Setakat ini telah kita dapat kumpulkan, dapat membangunkan tanah ini daripada asal sampai begini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati harta kita yang telah kita infakkan di jalan Allah SWT. Dengan kita menyumbangkan harta jalan Allah SWT ni dapat memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Semoga Allah SWT akan memberkati kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya Haji Ibrahim bin Ahmad, Imam Masjid Al-Amin, Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Saya berdiri di sini di tapak tanah wakaf kubur yang telah diusahakan oleh Masjid Al-Amin. Datang kuasa Qaryah menerangkan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid kami sebenarnya sekarang ini sedang memerlukan satu tapak perkuburan yang baru, kerana perkuburan tanah Islam yang ada sekarang, yang sedia ada, hanya tinggal 5% saja untuk diisi dengan jenazah. Maka keadaan begini telah menyebabkan kami ahli jawatankuasa Masjid Al-Amin Sungai Layar dan memohon sumbangan orang ramai membeli tanah wakaf yang seluasnya adalah 227,158 kaki persegi, yang mana hadirin sidang pendengar yang dimuliakan, asal tanah kubur tanah ini adalah tanah mendang yang terbiar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kawasan telah ditambun hanya sekadar 2/5 daripada keluasan tanah keseluruhannya. Jadi besar lagi baki di sebelah kanan saya sana. Dan setakat ini masjid memerlukan sebanyak 2.5 juta ringgit Malaysia, kerana setakat ini masjid hanya mampu mengumpul sumbangan orang ramai sebanyak RM700,000. Makalah kami memerlukan lagi dana yang banyak lagi untuk menyiapkan pagarnya, untuk menyiapkan tambunkan bahagian yang hutan sana, kemudian tambunkan lagi bahagian hutan yang sebelah kanan saya di sana. Jadi kalaulah kita dapat menyumbangkan harta kita di jalan Allah SWT, maka mudah lagi untuk kita nak sambungkan kerja ini dengan cepat lagi. Jadi Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti sebiji benih yang mengeluarkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tadi terdapat 100 biji. Allah SWT melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas rahmat dan maha mengetahui. Setiap sumbangan daripada orang ramai yang ingin bersedekah dan infakkan, bolehlah salurkan ke dalam akaun Agrobank Masjid yang tertera di sini. Saya bagi pihak Masjid Al-Amin Sungai Layar mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan sebanyak RM700,000 Malaysia. Setakat ini telah kita dapat kumpulkan, dapat membangunkan tanah ini daripada asal sampai begini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan
memberkati harta kita yang telah kita infakkan di jalan Allah SWT. Dengan kita menyumbangkan harta jalan Allah SWT ni dapat memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Semoga Allah SWT akan memberkati kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya Haji Ibrahim bin Ahmad, Imam Masjid Al-Amin, Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Saya berdiri di sini di tapak tanah wakaf kubur yang telah diusahakan oleh Masjid Al-Amin, Datang Kuasa Qaryah, menerangkan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT. Masjid kami sebenarnya sekarang ini sedang memerlukan satu tapak perkuburan yang baru, kerana perkuburan tanah Islam yang ada sekarang, yang sedia ada, hanya tinggal 5% saja untuk diisi dengan jenazah. Maka keadaan begini telah menyebabkan kami ahli jawatankuasa Masjid Al-Amin Sungai Layar dan memohon sumbangan orang ramai membeli tanah wakaf yang seluasnya adalah 227,158 kaki persegi, yang mana hadirin sidang pendengar yang dimuliakan, asal tanah kubur tanah ini adalah tanah mendang yang terbiar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kawasan telah ditambun hanya sekadar 2/5 daripada keluasan tanah keseluruhannya. Jadi besar lagi baki di sebelah kanan saya sana. Dan setakat ini masjid memerlukan sebanyak 2.5 juta ringgit Malaysia, kerana setakat ini masjid hanya mampu mengumpul sumbangan orang ramai sebanyak 700,000 ringgit. Makalah kami memerlukan lagi dana yang banyak lagi untuk menyiapkan pagarnya, untuk menyiapkan tambunkan bahagian yang hutan sana, kemudian tambunkan lagi bahagian hutan yang sebelah kanan saya di sana. Jadi kalaulah kita dapat menyumbangkan harta kita di jalan Allah SWT, maka mudah lagi untuk kita nak sambungkan kerja ini dengan cepat lagi. Jadi Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT adalah seperti sebiji benih yang mengeluarkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tadi terdapat 100 biji. Allah SWT melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas rahmat dan maha mengetahui. Setiap sumbangan daripada orang ramai yang ingin bersedekah dan infakkan, bolehlah salurkan ke dalam akaun Agrobank Masjid yang tertera di sini. Saya bagi pihak Masjid Al-Amin Sungai Layar mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan sebanyak 700,000 ringgit Malaysia. Setakat ini telah kita dapat kumpulkan, dapat membangunkan tanah ini daripada asal sampai begini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati harta kita yang telah kita infakkan di jalan Allah SWT. Dengan kita menyumbangkan harta jalan Allah SWT ni dapat memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Semoga Allah SWT akan
memberkati kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya Haji Ibrahim bin Ahmad, Imam Masjid Al-Amin, Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Saya berdiri di sini di tapak tanah wakaf kubur yang telah diusahakan oleh Masjid Al-Amin, Datang Kuasa Qaryah, menerangkan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid kami sebenarnya sekarang ini sedang memerlukan satu tapak perkuburan yang baru, kerana perkuburan tanah Islam yang ada sekarang, yang sedia ada, hanya tinggal 5% saja untuk diisi dengan jenazah. Maka keadaan begini telah menyebabkan kami ahli jawatankuasa Masjid Al-Amin Sungai Layar dan memohon sumbangan orang ramai membeli tanah wakaf yang ini yang seluasnya adalah 227,158 kaki persegi, yang mana hadirin sidang pendengar yang dimuliakan, asal tanah kubur tanah ini adalah tanah mendang yang terbiar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kawasan telah ditambun hanya sekadar 2/5 daripada keluasan tanah keseluruhannya. Jadi besar lagi baki di sebelah kanan saya sana, dan setakat ini masjid memerlukan sebanyak 2.5 juta ringgit Malaysia, kerana setakat ini masjid hanya mampu mengumpul sumbangan orang ramai sebanyak 700,000 ringgit. Makalah kami memerlukan lagi dana yang banyak lagi untuk menyiapkan pagarnya, untuk menyiapkan tambunkan bahagian yang hutan sana, kemudian tambunkan lagi bahagian hutan yang sebelah kanan saya di sana. Jadi kalaulah kita dapat menyumbangkan harta kita di jalan Allah SWT, maka mudah lagi untuk kita nak sambungkan kerja ini dengan cepat lagi. Jadi Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti sebiji benih yang mengeluarkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tadi terdapat 100 biji. Allah SWT melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas rahmat dan maha mengetahui. Setiap sumbangan daripada orang ramai yang ingin bersedekah dan infakkan, bolehlah salurkan ke dalam akaun Agrobank Masjid yang tertera di sini. Saya bagi pihak Masjid Al-Amin Sungai Layar mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan sebanyak 700,000 ringgit Malaysia. Setakat ini telah kita dapat kumpulkan, dapat membangunkan tanah ini daripada asal sampai begini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati harta kita yang telah kita infakkan di jalan Allah SWT. Dengan kita menyumbangkan harta jalan Allah SWT ni dapat memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Semoga Allah SWT akan memberkati kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, saya Haji Ibrahim bin Ahmad, Imam Masjid Al-Amin, Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Saya berdiri di sini di tapak tanah wakaf kubur yang telah diusahakan oleh Masjid Al-Amin, Dawatan Kuasa Qaryah, menerangkan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid kami sebenarnya sekarang ini sedang memerlukan satu tapak perkuburan yang baru, kerana perkuburan tanah Islam yang ada sekarang, yang sedia ada, hanya tinggal 5% saja untuk diisi dengan jenazah. Maka keadaan begini telah menyebabkan kami ahli jawatankuasa Masjid Al-Amin Sungai Layar dan memohon sumbangan orang ramai membeli tanah wakaf yang ini yang seluasnya adalah 227,158 kaki persegi, yang mana hadirin sidang pendengar yang dimuliakan, asal tanah kubur tanah ini adalah tanah mendang yang terbiar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kawasan telah ditambun hanya sekadar 2/5 daripada keluasan tanah keseluruhannya. Jadi besar lagi baki di sebelah kanan saya sana. Dan setakat ini masjid memerlukan sebanyak 2.5 juta ringgit Malaysia, kerana setakat ini masjid hanya mampu mengumpul sumbangan orang ramai sebanyak 700,000 ringgit. Makalah kami memerlukan lagi dana yang banyak lagi untuk menyiapkan pagarnya, untuk menyiapkan tambunkan bahagian yang hutan sana, kemudian tambunkan lagi bahagian hutan yang sebelah kanan saya di sana. Jadi kalaulah kita dapat menyumbangkan harta kita di jalan Allah SWT, maka mudah lagi untuk kita nak sambungkan kerja ini dengan cepat lagi. Jadi Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti sebiji benih yang mengeluarkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tadi terdapat 100 biji. Allah SWT melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas rahmat,